Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sida buka kitab, buka surat 81 ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق الله العظيم. Huwa alladhi akhrajal ladhina kafaru min ahlil kitabi. Dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahlil kitab dari kampung halaman mereka, min diyarihim li awwalil hasyri, pada julung-julung kali mereka berhimpun, li awwalil hasyri. Ma zanantum an yakhruju, ma zanantum, kamu wahai umat Islam tidak menyangka bahawa mereka akan keluar begitu mudah. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi, dan mereka menyangka bahawa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari azab Allah. Mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, maka Allah menimpakan azabnya kepada mereka dari arah yang tidak terlintas dalam fikiran mereka. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba yukhribuna buyutahum biaydihim, dan Allah mencampakkan perasaan cemas dalam hati mereka, lalu mereka merobohkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri. Wa aidil mu'minin yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin, dan tangan-tangan orang yang beriman. Fa'tabiru ya ulil absar, oleh itu insaflah dan ambillah pengajaran wahai orang-orang yang berakal fikiran. Kita pergi kepada
kepada muka surat 91. Mana? Muka surat 95. Latar belakang surah, muka surat 95. Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Bukhari menyebutkan bahawa surah Al-Anfal dinuzulkan mengenai peperangan Badar, dan surah Al-Hasyri dinuzulkan dengan peristiwa Bani Nadir. Ibn Abbas menyatakan begitu, sumbernya Al-Bukhari. Yang kedua, Aisyah dalam riwayat Al-Hakim laporkan peperangan Bani Nadir berlaku selepas 6 bulan dari peristiwa Badar. Kediaman kaum Bani Nadir dan kebun-kebun mereka terletak di pinggir Madinah. Nabi SAW mengepung Yahudi sehingga memaksa mereka keluar dari rumah-rumah kediaman mereka dengan dibenar membawa barang-barang kecuali senjata sekadar yang dapat ditanggung unta. Sehubungan ini Allah nuzulkan ayat Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat ini menjelaskan bahawa Madinah adalah merupakan kediaman, kampung perkampungan orang Yahudi sebelum Nabi dan askar dan tentera Islam memerintah Madinah. Mereka mempunyai hak untuk berada di dalam negeri mereka, tanah tumpah darah mereka sejak abad ke-7, sejak beberapa lama sebelum itu. Madinah sebelum kedatangan Islam terdiri daripada orang Arab dan orang Yahudi dan Kristian. Jadi ketiga-tiga bangsa yang berlainan keturunan, berlainan agama, berlainan darah, menjadi warga negeri Madinah. Dan dengan syarat mereka mematuhi peraturan-peraturan yang ada, peraturan keselamatan. Sebab memerdekakan, menakluk sebuah negeri, keamanan adalah perkara yang pertama. Bagaimana umat Islam boleh hidup jika tidak mendapat jaminan dari semua penduduk, semua warga negara, termasuk orang bukan Islam, Yahudi, musyrikin dan lain-lain lagi. Kebijaksanaan Nabi SAW pada mula kedatangannya ke Madinah, Nabi SAW mengadakan perjanjian ini. Namanya Perjanjian Madinah, ataupun yang disebutnya Dusturul Madinah, Perjanjian Madinah. Perjanjian ini diterima oleh orang Yahudi, oleh orang Nasara sebagai satu jaminan bagi mereka untuk bernaung di bawah naungan Islam. Kita sebut sebelum ini apabila mereka ini khilaf, mereka ini melanggar perjanjian apabila mereka nampak kelemahan orang Islam. Kelemahan yang pertama ialah mereka bila-bila masa akan diserang oleh kaum musyrikin dari Makkah. Kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua, orang Islam yang datang, muhajirin yang datang dari Makkah tidak membawa apa-apa, tidak membawa harta. Mereka membawa sebahagian daripada mereka membawa unta, kenderaan itu saja, dan sebahagian yang lain datang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyedari perkara ini, jadi hal ini mestilah mendapat pertolongan, mendapat bantuan awal. Jika tidak, akan berlaku permasalahan dalam masyarakat Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, mentadbirkan lebih awal bahawa orang Yahudi apabila mereka dihalau keluar, bumi itu akan ditinggal dan Nabi akan mengambil alih kuasa memerintah, kuasa milik
bumi yang ada di Madinah yang mengandungi pokok-pokok tamar yang istimewa. Pokok tamar yang istimewa, besar-besar, subur pokok-pokoknya dan hasilnya lumayan. Satu peraturan yang dikenakan, harta rampasan peperangan Banu Nadir tidak boleh dijadikan harta ghanimah. Sebab umat Islam keluar, mereka tidak berperang. Harta ghanimah apabila tentera itu berperang, ini mereka tidak berperang. Oleh kerana itu orang Ansar tidak diberi kepada mereka harta ghanimah hasil rampasan perang itu. Harta rampasan perang tidak diberi sebab tidak perang, tetapi diberi kepada orang miskin. Siapa orang miskin? Itulah dia orang muhajirin yang datang daripada Makkah, yang datang ke Madinah, yang tidak membawa harta. Mereka itu miskin semuanya, tidak diberi. Sebaliknya diberi kepada orang-orang muhajirin. Nabi memandang lebih jauh. Jika bumi itu tidak dirampas dan tidak diberi kepada orang-orang muhajirin, di mana orang muhajirin akan menumpang? Sudah tentu tidak ada tempat. Inilah peluangnya. Dan dari sudut hukum, inilah hukum yang pertama akan disebutkan di dalam ayat, ma'afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya harta ini tidak terkumpul di kalangan orang kaya saja, tetapi hendaklah diagih kepada orang-orang Islam yang terdiri daripada kaum kerabat Nabi dan orang miskin dan anak-anak yatim yang keluarganya mati dalam peperangan dan sebagainya. Ini ayat yang pertama membicarakan tentang harta. Harta ada yang didapati, harta ghanimah akan ada yang didapati melalui peperangan dan ada yang tidak melalui peperangan. Harta yang didapati dengan memaksa keluar orang Yahudi, dipaksa, dan orang-orang Madinah tidak mempunyai apa-apa sumbangan. Mereka tidak habis harta mereka tidak dibelanja, dan mereka juga orang-orang yang kaya raya dan orang yang senang. Jadi kalau begitu, satu peraturan yang dibuat oleh Nabi SAW, kekayaan negara hendaklah dikongsi dengan orang miskin. Itu yang pertama. Orang kaya merupakan orang yang kedua selepas daripada orang miskin, mempunyai sedikit harta hasil daripada pembahagian yang dibuat oleh kerajaan, bukan atas nama ghanimah, tetapi atas nama lain diberinya, atas nama saya lupa namanya, akan sampai kepada ayat yang berkenaan. Sehubungan ini ayat Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, segala yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya mengucap tasbih kepada Allah, dan dialah Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Kisah asalnya bermula apabila Nabi SAW ditipu oleh seorang pemimpin musyrik bernama Amir ibn Tufail agar mengirim utusan ke negerinya. Sebagai guru-guru agama, Amir bin Tufail tipu orang Islam, tipu Nabi, minta daripada Nabi supaya hantar guru-guru agama ke negeri mereka untuk menyampaikan Islam kepada kaumnya. Lalu Nabi mengirim 70 orang hafiz Al-Quran sebagai menyahut permintaan itu. Malangnya apabila sampai di satu tempat bernama Bi'ri Ma'unah, utusan itu dikepung dan dibunuh. Seorang saja terselamat, beliau ialah Amru bin Umayyah Ad-Damri namanya. 70 orang hafiz yang mereka minta guru untuk mengajar agama di perkampungan mereka. Tetapi kumpulan ini sebenarnya tidak jujur, dan Nabi SAW ingat bahawa mereka jujur mahukan Islam.
70 orang hafiz dibunuh kecuali satu orang saja yang selamat. Ini adalah satu kejutan yang sangat besar, kerugian yang sangat besar kepada umat Islam. Dalam perjalanan pulang ke Madinah, Amru membunuh 2 orang laki-laki Bani Amir sebagai membalas dendam bagi pihak kaum muslimin. Beliau tidak mengetahui bahawa Bani Amir ikut memeterai perjanjian damai dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya di Madinah dahulu. Setelah mengetahui kejadian itu, baginda ingin menjelaskan menyelesaikan kes itu dan menguruskan pembayaran diat ganti rugi kepada Bani Amir atas kematian lelaki daripada suku kaumnya. Macam mana? Satu orang yang terselamat daripada 70 orang tadi, namanya Amru ibni Umayyah Ad-Damri. Dia seorang saja yang selamat daripada 70 orang. Dalam perjalanan dia bunuh 2 orang daripada Bani Amir. 2 orang daripada Bani Amir. 2 orang daripada Bani Amir ini sebenarnya orang yang telah memeterai perjanjian damai. Jadi bila orang tu dah memeterai perjanjian damai, hukum dalam Islam lahum ma lil muslimin wa alaihim ma 'alal muslimin. Keselamatan dia terjamin, nyawa dia terselamat, harta benda dia terselamat. Jadi dibunuh 2 orang daripada mereka. Jadi ini orang daripada Yahudi. Nabi SAW terpaksa menyelesaikan masalah ini mengikut perjanjian yang dibuat. Perjanjian dibuat iaitulah jika ada diat yang patut dibayar, maka diat itu akan dikongsi bersama, sebab sama-sama membuat menandatangani perjanjian. Sebaik saja Nabi datang ke Madinah. Diat maknanya ganti rugi. Pembunuhan ini pembunuhan yang tidak sengaja. Jadi pembunuhan yang tidak sengaja tiada qisas padanya. Yang dia lakukan ialah nyawanya naklah dibayar ganti rugi. Jadi dalam usaha ini, untuk menyelesaikannya, baginda bersama 10 orang sahabat kanannya, termasuk Abu Bakar, Umar, Ali dan lain-lain, pergi ke kawasan kediaman suku kaum Bani Nadir untuk menyelesaikan masalah pembayaran diat, untuk meminta mereka turut berkongsi membayar diat kepada 2 orang yang terbunuh mengikut kehendak perjanjian yang dimeterai ketika mula-mula tiba di Madinah tempoh hari. Itu saja. Nabi pergi bersama beberapa orang, 10 orang sahabat kanan Nabi pergi sana, dan dalam perjanjian ini, dalam tujuan pembergian ini untuk menyelesaikan apa yang disebutnya tadi, diat. Kedatangan Nabi dan rombongan itu disambut baik oleh Banu Nadir, oleh suku Banu Nadir, ini nama bagi kaum Yahudi, dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Mereka telah berjanji untuk membayar bahagian yang terkena ke atas mereka. Serta itu juga mereka merancang untuk membunuh Nabi SAW dan rombongannya. Mereka tunjuk suka, gembira menyambut kedatangan Nabi, tapi di belakangnya mereka buat satu pakatan untuk membunuh Nabi. Ini dia satu perkara yang pernah dilakukan oleh orang Yahudi dahulu, dan hinggalah sampai pada hari ini pun kisah yang hampir serupa terhadap orang Islam berlaku. Waktu itu Rasulullah SAW waktu berunding di rumah seorang Yahudi ataupun di perkampungan Yahudi, ketika itu Nabi sedang bersandar di dinding rumah mereka, rumah Banu Nadir. Mereka berbincang satu sama lain. Kamu tidak akan berjumpa, mereka yakni Banu Nadir, kaum Yahudi berbincang satu sama lain. Kata mereka, kamu tidak akan jumpa peluang seumpama ini ketika lelaki itu duduk seperti ini. Lelaki itu Nabi lah,
Jika dia duduk bersandar begini, dia kata kamu takkan jumpa sama sekali peluang untuk melakukan terhadapnya, untuk membunuhnya dan melakukan sesuatu supaya dia selesai setakat ini, katanya. Matilah, dibunuhlah maknanya. Kemudian kita akan jumpa, kamu tidak akan jumpa peluang seumpama ini ketika laki-laki ini duduk seperti ini. Siapa di antara kamu, ini kata ketua Yahudi, siapa di antara kamu yang sanggup naik ke atas bumbung rumah dan gugurkan batu ke atasnya, campakkan batu, siapa di antara kamu, supaya dia dapat merehatkan dirinya lagi, merehatkan dirinya. Siapa di antara kamu, katanya, jika kamu lakukan perbuatan seumpama ini, maka kamu rehat selepas ini, tidak lagi masalah untuk hidup, katanya. Tugas itu diambil oleh Amru ibni Jahsh. Amru bin Jahsh ibni Ka'ab, nama Yahudi. Nama Yahudi, nama orang Islam pun pada ketika ini sama saja, nama saja. Amru asalnya nama orang Yahudi. Bila masuk Islam, ada orang yang nama Amr bin al-As, sahabat Nabi. Demikian juga Jahsh, Zainab binti Jahshi umpamanya, juga nama orang Yahudi dahulu. Tapi ada antaranya yang bernama Jahshi, memeluk Islam, namanya Zainab binti Jahsh. Sebahagian daripada orang Yahudi yang memeluk Islam, nama mereka tidak mempunyai erti yang baik, tidak mempunyai falsafah di sebalik nama-nama yang mereka namakan anak dan keluarga mereka. Nabi ubah nama-nama itu. Yang tidak mempunyai nama yang buruk, makna yang buruk, Nabi kekalkan. Tugas ini, baginda pada waktu itu diberi maklum pada waktu kaum musyrikin sedang mengatur langkah-langkah untuk membunuh Nabi. Pada ketika itu baginda diberi maklum oleh malaikat tentang rancangan jahat yang sedang diatur mereka, yakni orang Yahudi. Baginda pun terus bangkit dari tempat itu dan segera keluar menghilang diri serta merta. Siapa yang memberitahu kepada Nabi, itulah malaikat yang memberitahu kepada Nabi supaya keluar segera. Nabi pun bangkit dan terus keluar sebelum mereka berbuat apa-apa terhadapnya, sebelum Yahudi yang bertanggungjawab itu naik ke atas bumbung rumah untuk mencampakkan batu besar ke atasnya. Apabila bangkit keluar agak lama, para sahabat yang datang bersama-samanya pun keluar untuk mencarinya. Kemudian mereka diberitahu baginda telah masuk kota Madinah. Kemudian baginda membuat keputusan untuk memerangi dan mengusir Yahudi Banu Nadir dari Madinah kerana sikap khianat dan pencabulan mereka terhadap perjanjian damai yang telah dimeterai dahulu. Bila Nabi keluar serta-merta, para sahabat cari di mana Nabi. Kerana setelah didapati Nabi ini begitu lama berada di rumah Yahudi itu, maknanya dalam perundingan ini Nabi seorang diri. Sahabat-sahabat dia dibawa bersama dengannya hanya untuk menjaga keselamatan. Tapi dalam perundingan ini ada orang yang tidak perlu masuk, ada orang yang perlu masuk dalam mesyuarat. Tapi pada ketika ini Nabi berpendapat tidak perlu lebih ramai orang untuk membuat keputusan, cuma untuk memungut diat yang perlu dibayar oleh orang Yahudi dan tidak lebih daripada itu. Sebab itulah Nabi SAW segera keluar. Sekira-kira sahabat-sahabatnya tidak mengetahui dari jalan mana Nabi keluar, sedangkan mereka berada di sekitar rumah bangunan yang Nabi berada di dalamnya. Tapi sedar-sedarnya Nabi berada di Madinah dan sampai balik. Artinya Nabi keluar ini pun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala
Hatta sahabat-sahabat kanannya yang datang bersama dengannya pun tak tahu sedang Nabi berada di sana, dan telah membuat keputusan mengerah sahabat-sahabat supaya menyerang kaum Yahudi yang mengkhianati perjanjian itu. Kemudian sebelum ini Ka'ab bin al-Ashraf, seorang Yahudi dari suku Bani Nadir, telah menaburkan fitnah melalui syair-syairnya yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghasut musuhnya, memerangi baginda. Cerita-cerita mengenai Ka'ab dan pakatan sulit dengan kafir Quraisy untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong baginda membenarkan Muhammad bin Maslamah membunuh Ka'ab, dan dia berjaya membunuhnya. Pada ketika ini Ka'ab bin Maslamah Ka'ab dari Banu Quraisyah menghasut orang Arab supaya mereka menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ketika itu Nabi mengizinkan seorang sahabatnya bernama Muhammad bin Maslamah supaya membunuh Ka'ab, dan berjaya dibunuhnya. Jadi ceritanya pada ketika ini, siapa yang memusuhi Islam tiada jalan lain selain daripada bertindak dengan menggunakan kuasa perang. Siapa kuat maka dia akan menang. Dalam riwayat menyebutkan mereka diberi tempoh dalam masa 10 hari. Sesiapa yang masih degil selepas tempoh itu, bolehlah dia dibunuh. Kaum Yahudi tidak mempunyai pilihan selain bersedia untuk keluar sebelum tamat tempoh yang diberi. Sebelum tamat tempoh yang diberi, tiba-tiba sekumpulan munafik yang diketuai Abdullah bin Ubay bin Salul muncul dan mendesak kaum Yahudi ini jangan keluar dan melawan. Golongan munafikin itu dengan tegas berkata, jika kamu tetap dengan pendirian kamu dan sanggup bertahan, maka kami tidak akan menyerahkan kamu, yakni kepada Nabi. Jika kamu diperangi, kami tetap berperang bersama kamu, dan jika kamu diusir keluar, kami tetap keluar bersama kamu. Kisah selanjutnya akan dibicarakan dalam tafsiran ayat berkenaan. Ada ayatnya lain, ukhriju la yakhrujunakum wa la in, seterusnya ada menyebutkan tentang sikap kaum munafikin di Madinah yang namanya Ubay bin Salul. Ubay kata, baik kamu jangan keluar, kami akan membantu kamu, kami akan bantu. Tetapi bila mereka ini dikeluar, Abdullah bin Ubay tak tahu ke mana pun, walhahalnya dialah yang menjanjikan untuk menolong orang Yahudi. Ini juga sikap munafikin seperti yang disebutkan dalam ayat yang pernah kita baca dalam surah terdahulu, bahawa munafikin dan Yahudi ini bertemu pada satu titik, iaitu mereka hanya boleh berjanji tapi mereka tidak sanggup mengotakkan janji mereka. Kisah pengusiran Banu Nadir akan disebutkan dalam ayat yang kita baca tadi, insyaAllah, dan butir-butir perjanjian ini juga akan disertakan. Kira dulu, Allah Subhanahu wa taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.